Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ni. Kita menunaikan salat berjamaah. Kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah. Seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu, salah satu taman daripada taman syurga Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kurniakan nikmat yang besar pada hari ini, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tajuknya adalah berkaitan dengan qanaah. Tajuk qanaah. Apa itu qanaah, tuan-tuan? Qanaah adalah salah satu sifat yang terpuji, yang mana sifat qanaah ini adalah sifat sentiasa rasa cukup. Sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu namanya sifat qanaah. Sifat qanaah, sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan, sifat qanaah ini juga dapat dalam kita lihat dalam sifat dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak para sahabat Nabi, yang mana mereka juga memiliki sifat qanaah yang sangat tinggi, sentiasa rasa cukup dengan apa yang mereka ada dan tidak suka berlebih-lebihan dalam sesuatu urusan ataupun harta dunia. Itu nama dia qanaah. Tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Kata Nabi, bukanlah kekayaan itu disebabkan kekayaan harta. Nabi kata orang yang banyak duit ni bukannya kaya pun, tapi orang yang kaya sebenarnya adalah kekayaan pada jiwanya, yakni orang yang sentiasa rasa cukup. Orang yang sentiasa rasa cukup ni, dialah orang yang kaya sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab bila kita rasa cukup, kita rasa kita dah ada semuanya. Bila kita dah rasa cukup, kita rasa kita dah ada segala-galanya dekat dunia ni, maka kitalah orang paling kaya. Walaupun kita hanya ada kereta kecil, rumah kecil, tapi bila kita rasa cukup, kita rasa qanaah, maka kita akan rasa kitalah orang paling kaya. Tapi kalau kita rasa tak cukup, rasa macam nak lagi, tak cukup besar, maka kita akan rasa kitalah orang paling miskin. Kita rasa kita orang miskin. Sebab tu Nabi sebut, bukanlah kekayaan itu terletak pada banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenar adalah pada orang yang sentiasa rasa cukup. Hadis riwayat Imam Bukhari
dan Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sesungguhnya beruntunglah orang yang memeluk agama Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah akan mencukupkannya pada rezeki yang diberikan kepada dia. Kalau kita rasa cukup, Allah akan bagi kita rasa cukup tu. Allah akan bagi kita rasa kecukupan tu. Tapi kalau kita ni asyik duk fikir, ni tak cukup ni, oh ni tak best ni, kita duk rasa macam tak cukup aja, Allah akan bagi rasa tak cukup tu. Dia mudah je tuan-tuan. Kita kena sentiasa sangka baik, sentiasa fikir positif. Apa yang kita ada itu sudah cukup memadai, alhamdulillah. Itu nama dia qanaah. Sentiasa rasa cukup. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya qanaah lain. Level dia power, tinggi punya level. Qanaah kita baru sikit-sikit qanaah, tapi qanaah Nabi hebat. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud dia datang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi sedang berehat. Nabi sedang berbaring. Dan Nabi tidak pakai baju. Tak pakai baju. Biasalah macam kita juga. Tengah hari pakai baju ke? Panas kan? Macam itulah juga Rasulullah. Buka baju, panas, pakai singlet, betul. Pakai pagoda dan sebagainya. Nabi dia tak pakai baju waktu tu, dan Nabi berbaring. Nabi sedang baring. Abdullah bin Mas'ud datang melihat Nabi SAW sedang baring. Tuan-tuan, Nabi baring atas apa? Nabi baring di atas tikar. Yang mana tikar itu diperbuat daripada pelepah tamar. Tikar Nabi ni dibuat daripada pelepah tamar. Nabi tengah baring. Abdullah bin Mas'ud datang. Bila Ibnu Mas'ud datang, Nabi pun bangun. Bila Nabi bangun ni tuan-tuan, Ibnu Mas'ud dia terlihat belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat pelepah tamar dekat badannya. Melekat pelepah tamar tu pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak kata apa tu? Tikar dia dah buruk. Tikar dia dah lusuh. Sampai Nabi baring, bila dia bangun melekat tikar dekat belakang badan. Abdullah bin Mas'ud bila nampak peristiwa itu, dia pun mengalirkan air mata. Sedih dia, menangis. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kamu kan pemimpin. Kamu ni ketua negara, pemimpin negara. Kamu ni panglima, ketua perang. Bukan biasa-biasa. Duit kamu banyak sebenarnya Rasulullah. Tapi kenapa kau guna tikar yang dah rosak ni? Maka Ibnu Mas'ud kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak kalau saya nak hadiahkan sebuah tilam kepada tuan? Saya nak belikan tilam kowe. Tebal 10 inci. Tilam tebal Rasulullah. Bila baring tu selesa sikit, rehat. Nak tak ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Mas'ud, tak payahlah susah-susah. Apalah erti hidup dekat dunia ni? Jawapan Nabi senang je. Apalah erti kesenangan hidup di dunia ni, wahai Ibnu Mas'ud? Kita hidup dekat dunia sementara je Ibnu Mas'ud. Nak tilam kowe nak buat apa?
Bukan tak suruh beli, belilah, tak ada masalah pun. Kalau ustaz kata ini ustaz tak bagi beli tilam, belilah, tak ada masalah. Tapi Nabi punya qanaah lain. Macam itulah saya nak kata tu. Cukuplah tikar mengkuang ni pun tak apa. Yang penting boleh buat alas pun dah cukup, alhamdulillah. Tuan-tuan, pemimpin ni, bos, ketua negara, bukan biasa-biasa. Tapi dia tidur atas tikar je. Tidur atas tikar. Apa kata Nabi? Tak ada apa pun tilam-tilam tu. Kalau nak tidur, tak payah baring, duduk pun boleh tidur. Betul tak? Tak percaya cuba tengok. Duduk pun boleh tidur Ibnu Mas'ud. Nak baring nak buat apa? Tak payah susah-susah, duduk pun boleh tidur. Tak payah tilam. Itu contoh je. Nak kata apa? Nabi jawab, wahai Ibnu Mas'ud, tak perlulah susah-susah kau nak bagi aku hadiah tilam. Ini pun sudah cukup memadai bagi aku. Tuan-tuan, menangis Ibnu Mas'ud bila melihat pemimpin dia punyalah qanaah macam tu. Sentiasa rasa cukup dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan, itu satu peristiwa. Ada peristiwa lain. Satu peristiwa yang mana ketika Nabi nak menikahkan anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Anak Nabi Fatimah nak kahwin dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Maka Nabi pun panggillah 3 orang sahabat dia, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Usamah bin Zaid. Dia panggil Abu Bakar, Umar, Usamah. Tolong angkatkan barang-barang ni, barang hantaran. Lebih kuranglah macam tu. Tolong angkatkan barang hantaran yang aku nak bagi ni. Maka Abu Bakar pun dia tolonglah angkat. Dalam hati Saidina Abu Bakar, ini barang kalau tak iPhone, iPad. Kalau tak kasut, mesti power punya barang ni, mahal punya ni. Sebab Rasulullah pemimpin negara, mesti dia banyak duit. Bagi hantaran bukan biasa-biasa. Tapi bila Abu Bakar As-Siddiq dia buka apa hantaran dia tu, dia buka, dia nampak apa tuan-tuan? Yang pertama dia nampak gandum. Gandum 1. 2, pinggan mangkuk. 2. 3, kulit binatang yang telah disamak. Gandum, tepung, pinggan mangkuk, kulit binatang. 3 je. Abu Bakar As-Siddiq bila dia tengok gandum aja, menangis dia. Takkan ini je nak bagi hantaran? Bagilah iPhone 14. iPhone 14 barulah best sikit. Tengok orang tengok, wow, hantaran dia iPhone tu. Barulah orang seronok sikit tengok. Tapi Nabi bagi apa? Gandum, pinggan mangkuk, kulit haiwan, kulit binatang yang telah disamak. Menitis air mata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, takkan ini je nak bagi barang? Bagilah lebih sikit. Bagilah yang mahal-mahal sikit. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, sahabatku, ini sudah cukup bagi untuk orang yang hidup di dunia. Jawapannya pendek je, ringkas dan padat. Ini sudah cukup bagi orang yang hidup di dunia. Tuan-tuan, keluarlah Fatimah radhiyallahu taala anha daripada biliknya, memakai baju pengantin. Sangkaan Abu Bakar baju dia mesti cantik, ada berlian, ada manik-manik. Mesti cantik punya baju Fatimah, mesti banyak corak dia. Bila Fatimah keluarnya, ternyata memang banyak corak. Tapi corak apa tuan-tuan? Tampalan. Baju Fatimah, baju kahwin dia bertampal. Ada tampal, 12 tampalan.
Budak sekarang nak ke pakai baju tampal, baju pengantin? Tak nak lah mak, malu lah. Kita kahwin setahun sekali lah. Lain macam bunyi dia. Sekali seumur hidup. Kalau sekali lah. Kita kahwin sekali je mak, apa salahnya? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, baju dia bertampal-tampal, dia tak kisah pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu nak kata apa? Qanaahnya Rasulullah dan anaknya Fatimah. Cukuplah baju ni ada, pakailah baju yang ada. Lepas kahwin, terbukti gandum tu yang diguna. Terbukti pinggan mangkuk tu yang diguna. Kulit yang disamak tu yang diguna. Gandum dia buat untuk makan, pinggan mangkuk untuk makan. Tuan-tuan, lepas ni kalau ada orang kahwin, hantarannya apa? Beras, gula, bawang, susu, garam. Itu dah 20 dulang lah tu. Pengantin sana dia tanya, belah sana tanya, berapa hantaran awak, berapa dulang? 20 dulang. Oi, banyak. Apa isi dia? Beras, gula, gula 1 dulang, garam 1 dulang. Banyak. Darah tinggi kan. Tapi itu yang kita gunakan lepas kita kahwin. iPhone 14 tu kita guna tak? Tak guna. Dia guna seorang-seorangnya. Kita bagi dia hantaran iPhone, dia guna seorang dia je, dia tak share dah. Kalau kita belikan gandum, kita makan sama-sama. Itu yang Nabi nak ajarkan tu. Jadi tuan-tuan, bolehlah praktiskan. Bagi siapa yang nak kahwin lagi dan ada anak dia lepas ni yang nak kahwin, insya-Allah. Kita cuba bersederhana dan ada sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kalau bajet kita setakat itu je lah yang kita beli. Tak perlu nak buat loan, tak perlu nak buat loan bank dan sebagainya semata-mata untuk kahwin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara contoh sifat qanaah yang ada pada Nabi SAW yang kita boleh ikut. Banyak lagi contoh lain. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam tu banyak cerita tentang Nabi. Macam mana luasnya rumah Nabi. Kita boleh agak sebenarnya bila kita baca kitab tu. Macam mana luas rumah Nabi. Kan ada satu hadis Nabi cerita, Nabi sebut, Aisyah cerita, satu malam tu Nabi sedang solat, yang Aisyah terpegang kaki Nabi. Macam mana Aisyah boleh terpegang kaki tu? Itu nak menunjukkan apa? Rumah dia sempit. Kalau rumah dia luas, Nabi solatlah jauh sikit. Dia tak adalah terkena pegang Aisyah tu. Tapi dia rumah dia dah memang besar itu je. Nak kata rumah dia memang besar tu je. Situlah tempat dia beribadah, sebelah dia, sebelah tu tempat tidur sikit. Jadi tuan-tuan, itu antara sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ikut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada hadis seterusnya Nabi kata daripada Hakim bin Hizam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada' biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an zahri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas, yakni tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Orang yang sedekah lebih baik daripada orang yang menerima. Dan Nabi kata apa? Mulakanlah nafkah terhadap orang yang di bawah tanggungan kamu terlebih dahulu. Sebaik-baik sedekah adalah harta yang diberikan setelah keperluan asas dipenuhi. Wa khairu sadaqati ma kana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah setelah kewajipan telah dipenuhi. Kita dah bayar hutang, dah bayar nafkah semua, baru kita sedekah. Iaitu yang terbaik. Itu yang saya dah sebut dah.
Dan Nabi kata apa? Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang rasa cukup, maka Allah akan cukupkannya. Kita kena sentiasa rasa cukup. Fikir positif. Kalau kita sentiasa rasa cukup, Allah akan bagi cukup. Kalau kita rasa tak cukup, Allah akan bagi tak cukup. Tuan-tuan, sifir dia mudah je. Jadi kalau kita nak rasa cukup, kita kena sentiasa fikir, Alhamdulillah, dah cukup dah ni. Qanaah, Allah akan bagi cukup. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia ni bukan kaya pun. Abu Hurairah bukanlah orang kaya. Abu Hurairah pun miskin juga. Tapi Abu Hurairah ni, dia punya akhlak dia hebat. Dia punya kebijaksanaan dia luar biasa. Kan saya pernah sebut, Abu Hurairah ni bila jumpa Nabi, dia tak lama. Jumpa Nabi tak lama. Hujung-hujung hayat Rasulullah baru Abu Hurairah datang. Dalam 3-4 tahun sebelum Nabi wafat, barulah Abu Hurairah datang. Tapi bila Abu Hurairah datang, dia ikut je mana Nabi pergi. Dan dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Walaupun dalam tempoh 3-4 tahun sahaja. Tapi dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu ketika Abu Hurairah dia keluar pergi ke masjid waktu malam, lepas isyak, pukul 10, pukul 11 agak-agaknya. Dia pergi keluar, dia pergi menuju ke masjid, Masjid Nabawi. Bila dia pergi masjid, dia terjumpa sahabat-sahabat yang lain. Ingatkan dia seorang je, rupanya ramai lagi datang. Maka Abu Hurairah pun tanya, wahai sahabat, kau datang masjid malam-malam ni buat apa? Sahabat kata, wahai Abu Hurairah, kami datang masjid ni sebab kami lapar, tak ada makanan. Sebab tu kami datang masjid. Dia lapar, dia datang masjid. Sahabat tanya, kau ni datang malam-malam buat apa? Abu Hurairah jawab, aku bersama, aku pun lapar juga. Tuan-tuan, yang peliknya, dia orang datang masjid, lapar datang masjid. Sebab apa? Sebab masjid ada makanan. Tu masjid ada makanan. Sebab tu dia datang masjid, Abu Hurairah. Dia tak pergi restoran mamak. Sebab apa dia tak pergi? Sebab mereka ni tak ada duit. Kan saya sebut tadi, Abu Hurairah ni bukan kaya pun, dia tak ada duit, miskin. Jadi tempat yang dia tuju bila dia lapar adalah masjid, dengan harapan ada orang tolong dia. Jadi bila dia datang masjid, dia jumpa dengan kawan-kawan dia yang lain, yang mana semua lapar, sama je. Maka keluarlah Nabi SAW daripada rumahnya. Nabi tanya, kau orang datang ramai-ramai buat apa malam-malam ni? Kami semua lapar ya Rasulullah. Maka Nabi tanpa melengahkan masa, dia kata, kau pergi ambil satu kotak kurma dalam tu, ambil air sikit. Maka dia ambil satu bekas kurma, dia bagi seorang 2 biji. Dia, Abu Hurairah 2 biji, kawan dia 2 biji, ni 2 biji, 2 biji, 2 biji. Semua orang dapat 2 biji dan air secawan. Dapat 2 biji, dapat air. Dapat 2 biji, dapat air. Bila dia orang dah dapat kurma tu, dia orang memakanlah 2 biji tu. Sampai dekat giliran Abu Hurairah, Nabi perhati je. Abu Hurairah dia buat apa? Kawan lain dia dapat 2 biji, dia makan 2 biji. Abu Hurairah dia dapat 2 biji, dia makan 1, dia simpan 1. Orang lain dia makan 2-2. Abu Hurairah tak, dia makan sebiji je. Lagi sebiji dia simpan dalam poket. Nabi nampak dia buat. Nabi tanya, Abu Hurairah, kenapa kau simpan? Ya Rasulullah, 1 untuk aku, 1 untuk mak aku. Abu Hurairah punya perangai. Tuan-tuan, ini sifat apa nama dia? Qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia dapat. Abu Hurairah boleh je minta, ya Rasulullah,
minta lagi 2 biji, nak bagi dekat mak kat rumah. Tapi dia tak minta. Sebab apa? Qanaah, cukup dah tu, dapat 2. Orang lain dapat 2, dia pun dapat 2. Dia kongsi dengan mak dia. Qanaah tu, Masya Allah, hebat Abu Hurairah ni. Nabi boleh je bagi dia lagi 2 biji, tapi Abu Hurairah tak minta. Sebab cukup dengan dia dapat apa. Padahal dia ni lapar ni. Masya Allah, Abu Hurairah hebat. Bila Nabi nampak je Abu Hurairah buat macam tu, Nabi kata apa? Abu Hurairah, kau habiskan je lah 2 biji. Nah, ambil lagi 2 biji, kau bagi dekat mak. Nabi bagi sendiri. Kalau Abu Hurairah tak bagi tahu, Nabi tak bagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu qanaahnya Abu Hurairah. Dia rasa cukup. Sebab orang lain dapat 2, dia pun dapat 2, pun dah cukup dah tu. Kongsi dengan mak dia. Dia rasa cukup dengan apa yang dia dapat. Itu Abu Hurairah. Contoh sahabat lain, seorang panglima perang, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah, sahabat yang bukan biasa-biasa. 10 orang yang dijanjikan syurga, Abu Ubaidah salah seorangnya. Yang confirm syurga, dah tahu dah memang dia masuk syurga punya. Abu Ubaidah salah seorang. Panglima perang, ketua panglima perang, bukan biasa. Dia pada zaman Umar Al-Khattab, dia menjadi panglima perang. Dia tawan kota Al-Quds, Baitul Maqdis. Dia yang kalahkan Rom menjadi panglima perang. Abu Ubaidah Al-Jarrah orangnya. Hebat. Maka bila dia dah tawan kota Baitul Maqdis, dia pun duduklah dekat Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestin. Umar Al-Khattab datang ziarah rumah dia. Dia datang rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan, bila Umar masuk dalam rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, menangis Umar. Kenapa menangis, tuan-tuan? Kenapa menangis? Dia kata, wahai Abu Ubaidah, mana TV? Sofa tak ada sofa. Engkau kan panglima perang, duit banyak, harta rampasan perang banyak. Belilah sofa sikit. Astro mana? Kenapa kau tak beli? Abu Ubaidah Al-Jarrah, ketua panglima perang. Tuan-tuan, dekat rumah dia ada apa? 2 je. 1 pedang, 2 pelana kuda. 2 tu je ada, lain tak ada. Pedang untuk dia lawan, pelana kuda, tempat duduk kuda tu. 1, 2 tu je dia ada. Ketua panglima perang. Umar kata, kenapa kau tak beli? Kau akan banyak duit. Abu Ubaidah Al-Jarrah jawab dengan jawapan yang sama macam Nabi jawab. Wahai Umar Al-Khattab, cukuplah tu apa yang ada. Cukuplah dengan apa yang ada, wahai Umar. Tuan-tuan, nak kata cukup macam mana? Tak ada pun. Tapi dia kata cukuplah ni. Padahal tak ada apa. Dia kata cukup. Masya Allah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab tu, bila kita tengok macam mana hebatnya pemimpin tu, dia akan lahirkan sahabat dan juga rakyat yang hebat juga. Hebat Rasulullah, sahabat pun ikut macam Rasulullah. Dia tiru sebiji-sebiji. Tak dapat sebiji pun 90%. Jadi kalau bos dia baik, anak buah dia baik. Umar Al-Khattab, pemimpin yang bagus. Abu Ubaidah Al-Jarrah, anak buah yang bagus. Dia melahirkan anak buah yang hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu contoh-contoh sifat qanaah yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, kalau kita ada sifat qanaah, apa kelebihan yang kita dapat? Apa yang kita akan dapat bila kita ada sifat cukup ni? Dalam hadis Nabi sebut yang pertama, sesiapa yang sentiasa rasa cukup dengan apa yang dia ada, sifat qanaah,
maka dia telah memiliki seluruh dunia. Satu dunia ni dia punya. Tuan-tuan, Nabi sebut begitu. Siapa yang sentiasa rasa cukup, seolah-olah telah terkumpul satu dunia di dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dia dah ada semua dia. Dia dah cukup dah, apa yang dia dapat dia dah cukup. Maka satu dunia ni kita punya. Dia rasa cukup. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Siapa yang ada sifat qanaah, dia akan memiliki satu dunia. Satu. Yang kedua, orang yang ada sifat qanaah, dia akan sentiasa rasa syukur dengan apa yang dia ada. Mudah bersyukur. Sebab tu Nabi sebut, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Tengok orang yang ada dekat bawah, jangan tengok orang yang ada dekat atas. Apa maksud dia? Tengok orang yang lagi miskin, jangan tengok orang yang lagi kaya. Kalau kita tengok orang yang lagi kaya, kita akan rasa kitalah orang miskin. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, kita akan rasa kitalah orang kaya. Senang je. Jadi kalau kita bawa kereta, jalan, kita tengok orang naik motor, kesian dia tak ada kereta. Alhamdulillah saya ada motor, saya ada kereta. Dia naik motor je, kesian dia. Kita akan rasa apa? Syukur, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan tengok Alphard. Kita naik Azia, dia naik Alphard. Alphard ke Alphard? Suka hatilah sebut apa pun. Kita tengok, Alphard. Ya Allah, miskinnya aku. Kita naik Azia, kita akan rasa apa? Seronoknya dapat Alphard. Kita akan rasa kita ni miskin. Tapi kalau kita tengok orang naik motor, kita akan rasa aku kaya. Itu tips dia Nabi bagi. Jangan tengok orang naik Alphard, tengok orang naik motor. Senang je. Tengok orang yang lagi susah. Jangan tengok orang yang kaya. Jadi macam mana kita nak didik sifat tu? Cuba kita, kalau tengok TV tu, tengoklah bersamamu. Rajin tengok bersamamu tu. Dia akan melahirkan rasa, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Tengok dia tu lagi susah daripada aku, alhamdulillah aku senang. Kita akan rasa apa? Syukur, alhamdulillah, ada qanaah dekat diri. Jadi tuan-tuan, sentiasa rasa syukur dengan apa yang kita ada. Ada orang tu dia suka beli telefon banyak-banyak, sampai 4-5 biji telefon dia beli. Kalau 2 tu biasa lagi lah, 2-3 tu boleh kira lagi. Tapi ni sampai 4 biji, 5 biji, 6 biji telefon banyak-banyak dia beli. Bila dia tanya, buat apa kau beli telefon banyak-banyak? Alah, saja je beli. Saja je beli. Telefon tu baru keluar, aku belilah. Telefon lama elok lagi, telefon baru dia dah beli. Banyak telefon dia beli. Tuan-tuan, kita kena ingat, hari akhirat nanti Allah tanya. Allah akan tanya. Allah tanya, buat apa kau beli telefon banyak-banyak? Kita nak jawab apa? Alah, saja je. Boleh jawab depan Allah macam tu? Saja je beli telefon. Tunggu balasan kau. Kita jawab dengan orang boleh lah. Kawan tanya, kenapa kau beli telefon banyak? Saja je. Kawan tak apa. Allah tanya, kenapa kau beli telefon sampai 6 biji? Saja je, baru keluar tu. Kau tunggu balasan dia. Kejap lagi balasan datang. Boleh dia jawab depan Allah, saja je, ya Allah. Tuan-tuan, kalau jawapan tu rasa kukuh, rasa jawapan tu cukup mantap untuk kita jawab depan Allah, silalah beli telefon banyak. Belilah barang-barang yang tak boleh guna ni banyak-banyak. Tapi kalau kita rasa jawapan tu tak cukup kuat, maka kita kena tanam dalam diri sifat qanaah,
Syukur apa yang kita ada. Alhamdulillah. Tak apalah iPhone 14 baru keluar, nak buat macam mana? Telefon ni pun elok lagi. Tak payah duk berebut nak beli iPhone tu. Saya bukan tak bagi beli, ada duit belilah. Tapi ini masalahnya, yang tak ada duit pun nak beli. Yang tak ada duit pun nak beli. Buat loan. Beli telefon buat loan, macam beli motor. Tuan-tuan, itu contoh dia, sifat qanaah. Dan hadis yang terakhir Nabi sebut daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjaran. Nabi kata, tidaklah seseorang itu makan sesuatu hasil daripada usaha dia sendiri adalah itu lebih baik. Nabi kata apa? Orang yang makan sesuatu makanan hasil daripada usaha dia sendiri, yang itu adalah lebih baik daripada dia meminta-minta, daripada dia duduk saja tak kerja. Dia usaha, dapat duit, dia beli makanan. Yang itu adalah lebih baik, kata Nabi. Nabi bagi contoh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni bukan biasa-biasa, Nabi Allah Daud, pesuruh Allah, Nabi Allah. Nabi Daud boleh je minta, ya Allah bagilah aku orang kaya, jadikanlah aku duit yang banyak. Tapi Nabi Daud juga adalah seorang tukang besi. Nabi Daud juga pergi kerja. Nabi Daud juga pergi kerja, tukang besi. Tuan-tuan, Nabi Zakaria alaihi salam juga seorang tukang kayu. Dia juga pergi kerja, cari duit. Nak dapatkan apa? Hasil usaha sendiri tu, beli makanan, makan. Itu adalah lebih baik, kata Nabi. Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria tukang kayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang peniaga dan pengembala kambing. Jadi tuan-tuan, Nabi juga adalah seorang yang bekerja, bukan dia duduk saja. Nabi Daud juga bekerja, Nabi Zakaria juga bekerja. Maka kita juga perlu bekerja untuk mendapat rezeki, dan hasil daripada rezeki yang kita dapat tu, kita beli makanan, kita beli minuman dan sebagainya, yang itu lebih baik, tuan-tuan, kata Rasulullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita pergi kerja, kita perbetulkan niat, ikhlas kerana Allah. Apa sahaja kerja yang kita buat, tak kiralah kerja pembersih ke, kita buat tukang kayu ke, kita basuh kereta ke, yang penting kalau kita niat kerana Allah, kita akan dapat ibadah, pahala ibadah kerja tersebut. Tapi kalau kita niat saja-saja nak isi masa lapang, maka dapat isi masa lapang je lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia sifat qanaah, sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada. InsyaAllah cuba kita tanamkan dalam diri sikap ataupun akhlak qanaah ni, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga sahabat-sahabat Nabi. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, tajuk yang baru, bab yang baru berkaitan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kita akan tengok bagaimana hadis tentang anak bulan. Macam mana nak tengok anak bulan, bila kena tengok anak bulan, kenapa nak puasa tengok anak bulan, kenapa Rabiul Akhir tak tengok bulan pun, kenapa Ramadan je tengok anak bulan, bulan Safar tak tengok pun anak bulan. Macam mana kaedah dia, bila tarikh hijrah bermula dan sebagainya. Nanti saya akan kongsikan pada pertemuan akan datang. Wallahu alam. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم